Hello, Assalamualaikum. Hai, hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam Lepak Mamak. Masih orang yang sama, kan? Aku dan kawan aku, kita terus dengan topik, kita nak buang masa. Ada satu pepatah Arab kata lah, kalau kata kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, secara automatik kita pun bau badan kita pun wangi. Kan? Kalau kata kita berkawan dengan tukang penempa besi, kan? Secara automatik badan kita pun berbau besi dan juga baju kita pun lubang-lubang disebabkan kena petikan api itu tadi. So, aku bernasib baik kan, sebab aku dikelilingi dengan kawan-kawan yang aku boleh kata sukses dan sangat baik kan. Aku tahu kalau sekiranya aku tersasar jauh, kawan-kawan akan tarik balik aku kan, akan bantu aku. So nak meraihkan orang, tu kita buat sesi macam ni sebab dah lama tak jumpa kan, sesi biasa kita lepak kedai mamak dan sebagainya. So aku rasa sesi macam ni dapat melepaskan rindu kita dekat kawan-kawan kita lah. Topik ini senang je kan, hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sendiri kan. Betul ke? Kata balik hujan emas di negeri orang kan, hujan batu dekat negeri sendiri kan. Aku salah buat. Okey, tak nak buang masa. Kita teruskan dengan cerita dekat overseas. Aku panggil kat sini semua kawan-kawan aku ni semua boleh katakan ada pengalaman kat overseas lah. Terutama sekali kita terus buka ruang dekat kita punya orang yang paling diam minggu lepas, sesi lepas kan. Aku rasa dia dah bersedia kan. Aku pun dah beritahu kat dia, you kena pergi first hari ni. Alright, come on. Ai, apa cerita you dekat overseas yang you boleh share? Hilang dah. Ini trik ni, ini trik. Okay, carry on. Siapa-siapa nak share? Aku sebenarnya, aku paling jauh pun pergi seberang laut pun Penang je lah. Sama kita. Aku tahu Azwan pun pernah travel banyak tempat. Ikhwan lagi banyak tempat lah. Even Paris pun pernah pergi Ikhwan kan? Dululah. Paris, kat mana lagi kau pergi? Paris, India ke? Pakistan ke? Ada India, ada Sri Lanka. Tapi pergi sekejap lah. Kalau kita nak dengar pengalaman lama, mungkin kita boleh dengar Bro Jijol kita lah, duduk lama kan. Dia sekali dekat sana dulu. Bertahun-tahun dia tu duduk sana kan. Okay. Mukadimahnya kita bagi Abang Jijol kita dulu lah. Then yang lain boleh sambung, nak mencelah ke apa, carry on, aku nak dengar. Okay. Tiba-tiba. Right. Sebenarnya nak tanya tentang mana sebenarnya? Macam nak start ke macam mana? Starting ni macam mana? Kau cerita je, dia tak ada soalan. Okay, tak ada soalan lah. Alright, so cerita dia. Kau perlu buat apa Jijol dekat overseas? Macam mana? Kau buat apa kat overseas dulu? Cerita dia aku pergi overseas ni masa tu lepas SPM. Saya gambar aku post. Tak, bergerak je. Kau carry on je. Kau jangan pedulikan gambar tu. So, lepas SPM ni, cerita dia ramai lah member yang sekolah aku ni dapat tawaran pergi overseas. So, nak katakan jiwa remaja umur 18 tahun ni kan. So, bila dia tengok orang dapat, dia pun nak kan. Cumanya, kita tak dapat. Jadi, hello? Ya. Jalan. Dengar. Jalan. Orang kedai mamak kalau rasa senyap kau cerita je. Hello. Ya, dengar. Ke dia tak dengar kita? Aku mula jam dah. Okay lah, kita sambung ni pula. Mamat line slow ni. Ke dia slow lagi? Hello. Aduh. Kita bergerak ke ni lah, ke Azwan lah. Jol, okay Jol? Aku Jol okay ke? Jalan. Senyap pula, senyap sunyi lah. Macam mana ni? Dia punya tu kot. Aku rasa dia tak dengar kita. Dia tak dengar kita kan? Come on. Jangan buang masa. Tanya Ikuan dulu. Gerak Ikuan dulu. Right. Oh. Kalau mak hang.
Hang. Okay lah, mungkin boleh kalau nak dengar cerita aku pun tak adalah. Apa nama? Ni tak adalah banyak sangat tempat pergi kan. Okay, Tempat yang kau masa paling tak boleh lupa kat mana? Yang kau rasa kau miss, kau tak boleh lupa, banyak kenangan kau kat sana. Oh, kalau tempat banyak kenangan actually dekat aku pergi France lah dulu. Sebab aku pernah duduk situ 3 bulan kan. Sebab pada tahun 2000 berapa? 2000 ujung 2012 tak silap aku. Aku pergi 2012 daripada bulan 11 sampai ke bulan bulan 11 2012 sampai bulan 1 2013. Kan duduk situ sebab ada aku follow prof aku pergi buat research dekat France. Okay. So, itu memang first time lah aku pergi Research apa? overseas. Dia actually research tu dia tak ada kaitan dengan, dia bukan tak ada kaitan. Dia berbeza dengan research apa yang aku buat. Contoh macam aku buat kalau sekarang ni aku study berkaitan dengan bateri dengan solar cell. Tapi kalau kita pergi dekat France tu, dia punya research tu berkaitan dengan laser. Macam mana kau nak buat berkaitan dengan laser, macam mana kau nak apply laser, dan benda tu totally out of mind lah. Aku study balik lah pergi sana kan. Kau orang dalam bidang fizik ke? Aku dalam bidang fizik lah. Jadi nak kena, jadi kat situ kita nak buat research. Jadi kalau kita ada material, kita nak study apa nama penggunaan apa effect of material dalam kita panggil sebagai, kalau dalam sains ni kita panggil sebagai non-linear optik. Kalau kau pernah dengar lah. Dia optik ni dah ada dua. Dia ada linear dengan non-linear. Kalau macam kita nampak sekarang ni, mata kita ni linear. Non-linear ni benda yang kau tak nampak lah. Benda yang dia ada non-linear ni dia boleh jadi kuasa 2, kuasa 3. Macam kita belajar polinomial, ada kuasa 2, kuasa 3 kan. Kalau benda-benda metafizik tu non-linear tak? Yang tu ada kaitan dengan non-linear lah kan. Tapi benda tu memang, benda tu nak faham susah agak lah. Kau kena study, kau kena basic fizik kau kuat lah. Aku kadang-kadang nak membaca tu tak larat tu sebenarnya kan. Tapi kalau nak cerita balik pergi France tu, sebenarnya itu first time lah aku pergi. Aku tak pernah, sebelum ni tak pernah travel lagi dan tak pernah naik flight kan. First time naik flight tu, aku rasa memang aku banyak gila berdoa lah masa tu. Sebab kau bayangkan naik flight berapa jam daripada KL, aku ambil flight direct KL pergi ke France dalam lebih kurang 13 jam dalam flight. 13 jam. Dan kau fikir macam-macam. Dan kau fikir macam-macam tau. Sebab kalau atas darat, kau tahu kaki kau pijak ke atas tanah. Kalau atas air, kau boleh berenang. Kalau kau jatuh daripada flight, kau nak buat apa? Kan masa tu memang macam-macam lah berfikir kat dalam otak kan. Fly. Memang, aku tak tahu, memang aku takut. Aku dah fikir, kalau aku ni macam mana? Aku fikir momentum, kalau aku jatuh, tarikan graviti mesti aku mati kan. So aku fikir macam mana aku buat ni. Aku memang berdoa banyak lah kan. Sampai daripada aku naik tu, daripada nak naik tu aku pegang kursi tu kuat punya takut kan. Sampailah dah dekat atas flight tu, memang aku punya takut, aku tidur. Seboleh-boleh aku paksa diri aku tidur supaya bila aku buka mata aku dah sampai. So bila sampai tu, aku sampai dah dekat, kita panggil nama airport tu Charles de Gaulle. Nama dia Charles de Gaulle Paris, dekat Paris. Jadi kalau kita ni orang kalau kan Charles de Gaulle Paris. Kan? Dia sebut Paris. Sebab orang Paris dia tak sebut, orang France dia tak sebut, dia R lain sikit kan. Jadi tapi tempat yang kita orang nak pergi tu, nama dia, kalau perkataan dia disebut ANGER. Kalau kau rasa kau panggil apa? ANGER tu. Anger lah kan. Jadi aku daripada apa nama? Daripada airport tu, dekat dalam airport tu dia ada macam ada train station lah, macam KLIA, ada ETS kan bawah tu. Jadi kita pergilah kat ETS sebab nak naik train pergi ke tempat tu. Dan aku pun cakap pergilah kaunter sebab kita tak tahu macam mana nak naik kereta api semua. Aku pergilah kaunter kat kaunter kereta api tu. Aku tanyalah, excuse me, how can I go to Angers? Lepas tu dia pun sebut, what? I want to go to Angers. What? Where you want to go? Aku sebutlah, I want to go to Angers. Are you angry to me? No. Oh, ini memang top tank ni. I want to go to Angers. Hey,
are you angry to me? Dan aku dah macam cuak gila, takut kan dia macam nak cek gaduh kan. Jadi aku pun tunjuk lah, I want to go to this place. Oh, this place called Onje. Allah. Onje. Anjir. Ya Onje. Aduh. Punya susah kau tahu. Jadi aku pun Onje. Jadi ya, kita pun tak tahu masa tu dengan GPS pun tak ada kan. So aku pun tanyalah Ni berapa tahun bila, lama estimate tahun 2012 2013 lah. Kira macam betul tak lah. adalah kita dekat smartphone tu, tak adalah kita nak install kan, sebab Belum canggih ada lagi zaman tu. Google Map pun tak kuat sangat masa tu kan. Jadi Betul. sampai pun dekat situ pun tanyalah kat dia berapa lama nak sampai tempat tu. Sebab yelah kita tak tahu ada stesen-stesen kan. So aku pun set, dia kata 2 jam 15 minit. So aku pun set lah jam 2 jam 15 minit. Sebab takut tertidur, lepas tu takut tertinggal kan. Elok sampai 2 jam setengah, 2 jam 15 minit sampailah tempat tu. So aku pun dapatlah melihat tempat tu, dapat tengok Sampai Anjir. duduklah dekat Onje tu selama 3 bulan. Kan. Tapi agak seronok jugalah sebab environment dia masa tu musim winter lah kan. Bila musim winter ni kita ni perak sikit kan. Kalau kat Malaysia ni panas je. Kalau kat sana kan pukul 5 dah gelap. Lepas tu environment pun environment pun sejuk lah kan, sedap dia kan, seronok lah. Jadi Cakap memang berasap je lah. berasap je lah. Cakap pun kadang-kadang acap keluar asap kat mulut kan. Nampak lah macam dekat TV tu kan. Oh betul-betul relax kan. Kan tu lah. Tapi pengalaman tu ada lagi tak apa. Borak ni aku google lah nama tempat tu kan. So banyak bangunan-bangunan yang klasik-klasik Dia ada istana castle yang macam besar-besar lah apa nama kelas Castle dia. Game of Thrones. historical place lah. Tempat-tempat Game of history tu lah. Tapi memang tempat tu aku pun duduk tak adalah banyak sangat aku berjalan pun. Aku selalu pergi lab, lepas tu balik rumah, pergi rumah, balik lab. Sebab dia macam mana? Sebab dia macam keadaan PKP lah. Pukul 8 kedai tutup. Orang mana ada kedai mamak. Tak ada. Jadi kalau malam macam kita tengok dekat sini malam-malam boleh lepak kan. Diorang ada juga pub. Tapi pub diorang dapat sampai pukul 12, pukul 1 lah kan. Kalau kedai pasar raya ke sampai pukul 8. So kalau kau nak membeli, memang kita kena fikirlah berapa nak membeli. Jadi macam tak ada 7E ke? PKP ni 7E tak ada. Jadi kita nampak lah macam mana PKP sekarang ni, rasanya memang macam tu lah orang kat overseas duduk. Sebab tu orang yang kalau macam mungkin lah pada aku, orang yang pernah duduk overseas dia tak pernah kisah kot kalau PKP ni pukul berapa dia kena tutup, kedai pukul berapa kena tutup kan. Sebab diorang dah mungkin dah duduk kat sana kan. So mungkin macam tu lah, itulah sikit nanti, itu dekat France lah. Mungkin kita boleh dengar cerita Azwan pula kan. Kau duduk France berapa lama? Kau pergi Jerman kan? Kau duduk France berapa lama? Aku duduk 3 bulan. Woi, dah lama tu. Lama. Tapi Jijo lagi lama. Jangan jam ke Europe dulu. Aku rasa kita kena jam ke China dulu. China ni dari hilang Okay. Hello. Itulah aku. Siapa China? Azli. Okay. Bagi dia dulu. Aku first overseas Vietnam. Tak dia nak dengar China. Siapa ni, Azwan ke aku ni? Cerita je lah. Okay. So aku ni cerita first time keluar negara kan. Dan tu aku kerja kat Risda macam biasa, baru confirm jawatan. So waktu tu Risda memang setiap setahun atau 2 tahun dia akan buat trip lah. So tempat pertama yang aku dapat pergi adalah Vietnam, Ho Chi Minh. Cuma aku tak nak cerita tempat-tempat ni, aku tak pandai sangat. Mungkin aku boleh cerita dari segi culture lah. Tapi dalam sepanjang, kalau semua tempat yang aku dah pernah pergi travel ni, aku rasa benda yang paling orang kata melekat dekat hati ni sebenarnya bukan dekat tempat yang aku pergi tu, tapi suasana menunggu dekat airport tu. Lain orang lain lah. Tapi aku rasa tunggu dekat airport sebelum nak flight tu satu benda yang
yang paling aku suka lah. Sebab apa kan, Usha sebab stewardess? lah, tak adalah. Aku dapat kebanyakannya semua pukul 2-3 pagi. So tak ada orang pun nak tengok. Tapi suasana tu. Kau bayangkanlah duduk kat airport, minum kopi panas. Kan feel sikit tu. Tapi Feeling dia dia lain yang kan? paling feel, memang feel. Walaupun kopi tu mahal. Tapi yang paling feel tu bila nak flight lah. Bila kau dah flight, bila kau dah terbang tu, bila kau tengok tingkap. Sebab aku pergi memang rezeki aku dapat tepi tingkap. Kau boleh tengok bangunan, kau boleh, sebab aku ni mungkin dari segi map, aku kalau tengok bawah aku boleh tahu ni kat mana. So bila atas flight tu aku boleh nampak dah, okay ni KLCC, kalau KLCC kat sini, ni rumah aku. So mulalah nak menangis kalau kat time tu. Itu first time kan, sebab bila kau tengok, oh ni kau nak tinggalkan tanah air. Padahal pergi sekejap je, pergi 2 minggu je. Tapi itu perasaan dia lah, bila first time kau nak tinggalkan tanah air tu. Lepas tu kalau tak silap aku, first nak pergi Vietnam, flight 2 jam. Sampai je Vietnam, first kali aku rasa dia punya cuaca lah. Cuaca dia, sebab dia atas sikit daripada Khatulistiwa, so dia cuaca dia panas macam kita, tapi panas dia tu tengik. Dia macam mana cakap macam kita panas kita lah, panas berpeluh. Panas dia tu kita rasa tajam mencucuk macam tu lah. Kalau dia terik panas dia. Mungkin lah kot sama gak berpeluh. Macam ni panas dah lembab. Tapi pada aku dia rasa mencucuk lah, tajam lah dia punya panas itu. Itu antara banyak-banyak tempat yang aku pergi, tu antara cuaca yang aku tak suka lah. Tu kat Vietnam Okay, sampai sana aku tak ingat lah. Rasanya kita orang, sebab biasanya kalau pergi ke office ni memang dapat flight pagi supaya touch je dekat airport Vietnam tu kira pukul 8 pagi lah. Maknanya 8 pagi tu kita dah terus pergi berjalan. Aku tak ingat lah tempat pertama yang aku pergi. Cuma yang dekat situ tu aku boleh tengok suasana dia. Satu, lifestyle diorang memang, kalau masuk je bandar dia memang sesak, tapi diorang more sesak dengan motosikal. Diorang memang majoriti kenderaan diorang memang motosikal lah. Tapi yang menarik dekat diorang ni, aku tak pernah nampak aksiden. Diorang punya style diorang, walaupun diorang punya jam motor tu Malaysia memang kalah lah, memang sesak lah. Tapi tak pernah nampak aksiden. Even kalau kau nak seberang jalan pun, kau pejam mata pun diorang takkan langgar. Sebab diorang punya style diorang, kalau motor nampak orang melintas, diorang akan siap, diorang akan pergi belakang kau. Macam kita punya buah silat lah. Apa-apa pergi belakang. So kalau kita jalan pejam mata seberang jalan, dia akan horn, dia akan marah. Tapi dia punya culture memandu diorang akan pergi belakang kita. Diorang akan corner pergi ke belakang kita. So memang sebab tu susah nak nampak accident tu. Tapi langgar lampu syarat tu memang diorang punya style lah. Semua langgar tapi tak ada accident. Diorang horn tu memang culture dia ke ataupun tahu kau yang dia ada kat situ? Tak tahu lah. Tapi dia horn bukan macam kita horn marah, tapi mungkin horn diorang macam mungkin style diorang lah. Pin lah macam tu, nak beritahu dia nak lalu lah macam tu. Kalau kita punya horn memang nak gaduh punya horn. Aku rasa tu macam culture kot kan. Sebab dia kadang-kadang bila dia horn, dia betul, dia nak suruh orang remind yang dia ada kat situ kan. Itu sebenarnya horn. Yes, betul. Bukan marah orang sebenarnya horn tu. Culture. Kita Malaysia horn pendek pun ajak tidur. Bodoh. Kat Malaysia nampak orang melintas lagi laju. Kita horn dendam. Cuma diorang, itu yang bagus kat diorang lah. Tapi yang tak bagusnya, ini pada aku, tapi sebab benda dah nampak depan mata selalu kan, pada aku pengotor lah. Diorang kalau dekat tengah-tengah bandar tu, kalau kau tengok diorang kencing berak tepi tembok tu biasa. Aku even jalan kaki nak ke macam kita punya tempat sejarah yang kita nak pergi tu. Hijab. Macam kita pernah pergi muzium Perang Dunia Kedua.
dia ada dia museum tu dikelilingi tembok batu. So orang parking motor dekat tembok-tembok tu. So kita tengah jalan kaki nak ke tembok tu, selamba je boleh nampak ada 2-3 orang kencing. Kan, dia londis keluar, dia kencing kat situ on the spot. So memang Orang gila kalau kau kot. tengok memang geli lah, tapi Ramai je gila. non standard dia. Ada 3 orang. Itu culture dia orang. Itu memang style dia orang. Tembok tu memang tempat kencing. Adakah berak dengan kencing dekat public ni kita panggil culture? Itu uncultured sebenarnya. Aku tak tahu. Habit tu. Aku tak tahu lah. Panggil. Okay. Berak tu mungkin jarang lah. Susah nak nampak. Mungkin diorang tak adalah berak tepi tembok. Tapi kencing Siapa tu yang pernah memang pergi India mesti memang tahu. nampak depan mata lah. Oh, kalau India lagi teruk. Okay, kalau kata culture macam tu lah teruk. Aku nak dengar culture dekat China macam mana. Kita Wan, boleh Wan? China Wan. Okay. Terteruk Vietnam. Okay lah. Kawan-kawan banyak dengar pengalaman kawan-kawan lah kan. Tapi aku rasa dalam umur yang macam ni, macam mana kita mentafsir pengalaman kita travel tu penting lah kan. Ada orang bila dia travel, ada dia travelling kit tu mesti jaket, coat, luggage, kopi kan. Pasal ada orang ni dah kena social condition yang travelling tu adalah satu kemewahan kan. Tapi kalau kau tengok the real, aku boleh cerita dari segi people yang run business lah. Macam Wan dia boleh cerita dari segi orang yang travel dari segi penggiat akademik kan. Azli mungkin dia travel dari segi orang secara berkumpulan ni Azli kan. Betul. Berkumpulan. So aku travelling paling ramai pun 2 orang, aku dengan which is bos aku. Paling ramai masa tahun 2019 ke 2018? I think 2019. Yang tu aku pergi factory acceptance test dekat Qingdao, China. Yang tu aku dengan tim-tim KPJ Healthcare. So kita ramai, yang paling best trip tu bos aku tak ada. Jadi kita punya enjoy lebih sikit. So kalau dari segi travelling, aku sebenarnya daripada kecil memang minat lah. Ada impian nak travelling. Kalau duduk luar tu tengok airplane tu, tak tahu lah kalau korang ada rasa getak kan. Tengok airplane tu rasa macam airplane nak pergi ke mana. Rasa pergi ke Jepun. Yeah. So tak terfikirlah one day akan dapat chances untuk travel lah kan. Pasal live lepas kita cerita pasal career kan. So macam sekarang ni kalau pergi pada China, kalau first touchdown aku tahun 2015, aku rasa aku dah pergi China lebih kurang dalam 7 ke 8 kali macam tu. 7 ke 8 kali. Sampai China ni kau akan sampai satu tahap pergi China tak apa, kau pergi lah. Macam tu. Tempat sama Wan? Tempat sama? Tempat lain. Tempat lain. Tapi kalau kau tengok China ni, dia punya pusat sales dia, pusat industri is dia punya center dia dekat Shanghai. Beijing dia punya lebih kepada kota kebudayaan tau. Others yang macam tempat selain tu macam Qingdao, Suzhou, itu lebih kepada perkampungan tapi ada perindustrian juga. Diorang punya tanah memang sangat besar dan diorang disebabkan diorang ni tanah diorang terlalu besar, diorang ada banyak wilayah kan. Dan setiap satu kenderaan daripada wilayah ni, dia tak boleh masuk ke wilayah ni. Contohnya kalau kau daripada wilayah Zhejiang, kau tak boleh bawa kereta masuk ke wilayah Shanghai. Kau akan kena saman. Itu how dia nak kontrol kepadatan trafik dekat semua wilayah dia. Diorang tak rojau. Kita tak. Kita Kedah masuk Perak selamba je kan. Pasal tu Kuala Lumpur kita sesak. Kan? So dekat situ cara dia orang nak kontrol kepadatan trafik dia orang nak kontrol disiplin trafik melalui macam tu. Okay, dari segi culture, macam aku cakap itu lagi, Chinese ni, China ni, sebenarnya kalau kau travel 20 years ago, they are very bad lah pada aku. Sebab diorang, kita kenal China dulu, yang kita kenal lah. Kan? Aku tak pernah travel 10 tahun, 20 tahun lepas ke China, tapi
bila kita kata China, dia orang lebih kepada copycat. Orang tak respect barang China. Tapi for the past 5 years, kita tengok China dia dah start ada produk sendiri. Dia hanya start dengan copycat. Okay, dia ambil basic knowledge tu. Kemudian daripada basic knowledge yang dia copycat daripada teknologi western, dia orang buat dalam bentuk dia punya develop R&D team. Diorang akhirnya dia punya pasukan engineering diorang boleh jadi pasukan yang hebat untuk bangunkan negara dia sendiri. So diorang dah ada satellite sendiri, diorang dah ada semua bahan mentah diorang ada kat situ. Sebab asalnya China dulu walaupun dia sebuah tanah yang sangat besar, tetapi kerajaan komunis diorang menghadkan satu family tak lebih daripada 2 orang anak. Tak boleh lebih daripada 2 orang anak sebab diorang ada masalah bekalan makanan. Tu yang aku pun tak tahu. Aku dapat tahu ni masa aku travelling on the way nak pergi daripada satu wilayah ke satu wilayah tu, orang China tu dia cerita kat aku lah, kan. Diorang ada masalah makanan, so diorang kerajaan terpaksa bertindak ekstrim, dia limitkan walaupun diorang adalah satu tanah besar, diorang limitkan satu family tak boleh daripada 2 orang. Kalau dapat 2 orang tak salah aku diorang kena ni mandulkan ke something like that. Sebenarnya there is more dark stories in China actually. More dark stories. Kita je tak tahu. Sebab tu kalau kau tengok macam mana peristiwa Uyghur tu disorokkan di mata dunia, that is how dia punya modus operandi. Diorang memang totally business country. Just business, okay? Dia akan layan kau kalau kau boleh bawa dia business. Kan? Tapi yang bagusnya, walaupun Malaysia, kita orang control market Malaysia, Malaysia punya capacity is 32 million people. Sebenarnya 32 million people ni is sama capacity Shanghai saja. Shanghai punya capacity 32 million. Kan? So diorang ada market yang besar dekat tanah besar China tu. Sebenarnya Shanghai kalau nak kata market Malaysia tu is contribute dalam 0.01% daripada total revenue setahun. Kan? Kalau seorang yang business owner, dia macam pandang sebelah mata lah. Tapi diorang appreciate juga orang macam kita. That's the thing. But China, yelah business tetap business, kan. Kita orang pun pernah dikhianati oleh orang China. Tapi cara dia khianat tu lebih sopan berbanding western. Cara dia orang khianat dalam business tu is lebih sopan berbanding orang western. Orang western depan hidung kau pun dia tipu. Tu western, capitalist. Dia orang capitalist, kan. So bila travelling ni sebenarnya kalau aku bila travelling aku lebih nak mencari identiti diri, identiti bangsa. Pasal kita ni sebenarnya orang kata apa, antara aku boleh katakan aku dengan kawan-kawan aku yang depan aku ni pejuang bangsa lah, kan. Pejuang seni budaya bangsa. So bila kita pergi dekat sana, kita cari identiti diri kita lah, kan. So that's aku compare dekat sana. Dari segi budaya, dia orang is totally materialistic. Aku rasa materialistic orang lebih teruk daripada local Chinese kita lah. Aku nampak macam tu lah, kan. Because everything is about money. Everything is about money. Kalau bila kau duduk China, kau kena install WeChat. Sana tak ada WhatsApp. Faham tak? So bila kau pasang WeChat ni dia ada people nearby. Okay? So kadang-kadang kalau malam-malam memang telefon kau berbunyi punya. Jeng jeng jeng. Selalu orang tak? Selalu orang tak? Selalu orang tak kat China. Ada je gambar video masuk punya lah. Simpan je. So dia okay. Sekarang aku cerita. Sekarang ni korang tergelak, betul tak? Sekarang ni korang tergelak. Sebab korang rasa pada kita orang lelaki, kita rasa benda tu macam is hiburan, kan. Orang lelaki ni dia ada kata apa? Apa kita 9 akal 1 nafsu kan. Orang cakap lah. So nafsu kita Rijal ni lebih kepada dekat situ. 3 tar tu, kan. Kita tergelak. Aku macam korang dulu, aku tergelak. Dia orang hantar gambar macam-macam. Dia orang speak in Chinese lah, tapi WeChat kan dia ada translation kan. So aku translate to English lah. Aku tak reply tau, Tapi aku reply sepatah dua bla 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 bla. Lepas tu bila aku reply dia makin galak dia hantar. Banyak kali aku dapat.
So bila ada satu part tu aku cakap no thanks. Aku cakap saya tak minat. Sekarang dah malas saya tidur. Lepas tu dia maki aku tau. Budak perempuan tu dia maki aku. Dia muda juga, lebih kurang dalam 19 dah masuk 20-an. Kan? Rupanya orang-orang yang budak-budak perempuan yang hantar video, hantar gambar, dia orang tak berpakaian ni, sebenarnya dia orang ni orang susah. Dia orang susah. Dia orang dapat tawaran sambung belajar di universiti tempatan, di sekolah sekondari tempatan, tapi mak bapak dia orang tak mampu nak bayar yuran dia orang. Apa yang dia orang buat? Dia orang gunakan WeChat tu cari orang asing, cari orang tempatan yang hidung belang lelaki yang hidung belang, supaya dia orang boleh jual video dia orang tau. So they are really, dia orang memang really struggle dengan dia punya hidup. So bila ada seorang budak perempuan tu kata, kau jangan buat aku macam ni, aku dah hantar macam, kau bayar je lah, tak dapat tak banyak-banyak pun sikit lah, come on lah, aku nak bayar yuran pengajian aku. So dia merayu cara macam tu. So aku tak boleh buat apa. Kau tewas tak? Dah banyak lah. Takkan aku tunjuk kat kau. Kan? Tapi aku cakap, sorry, aku terpaksa block dia. Sebab dia terlalu mengganggu, dia orang terlalu pushy. Dan sebab tu kita tengok Chinese, most of Chinese is a good salesman lah. Dia orang good in persuasive. Dia orang memang bila komunis dia orang punya cakap usaha mesti jadi. Dari segi tu segi culture. Tapi dari segi budaya, kesedaran masyarakat, aku tengok dia dah semakin maju. Dulu pada pendapat aku lah, budaya kemanusiaan Jepun ni lebih tinggi daripada China. Tapi China sekarang dia dah naik mengejar. Kalau kau tengok dia orang lebih utamakan basikal daripada motosikal. Dia orang dah sebenarnya kalau kau tengok dekat KL ada basikal kuning kan. Lepas tu kalau nak naik kena scan QR code kan. Sebenarnya China dah start dah. Tapi China ambil dari mana aku tak pasti. Tapi aku tengok dekat China bersepah basikal sewa. Dan diorang memang disiplin. Lepas diorang pakai, diorang letak balik dekat tempatnya. So pendidikan diorang terhadap kemanusiaan tu, aku tengok dah semakin bagus. Diorang dah boleh, banyak antara diorang dah boleh berbahasa Inggeris. So itulah China. Okay. Ada apa lagi ya? Tersimpan dulu lagi. Jangan cerita habis. Kita sambung dengan kita punya bro Jijol kita ni. Apa cerita bro Jijol? Sorry, tadi terputus. Sambung tadi. So tadi ceritanya bila member semua nak pergi overseas, dapat tawaran overseas, aku pun nak lah pergi overseas kan. Tapi pada masa tu, yelah kan, semua orang, kita pujuk lah mak kita supaya dapat pergi juga. So kita dapatlah pergi. So tempat yang affordable pada masa tu adalah pergi Ukraine lah. Ukraine ni, dia orang selalu silap, orang selalu anggap Ukraine ni Rusia. Tapi selepas kejatuhan Kesatuan Soviet tahun 92, 93 waktu tu, 92, tak silap. So Ukraine sebenarnya dah pecah daripada Rusia dan Ukraine bukan Rusia. So bila pergi pada masa tu, pergi tahun 2004. So aku duduk kat sana sampai 2010 lah, so 6 tahun dah duduk sana. Jadi 6 tahun aku duduk dekat Ukraine ni, satu tempat yang bernama Odessa. Odessa ni bandar tepi laut. Dia bandar pelabuhan. Jadi kalau pada zaman Soviet dulu, dia ada 2 pelabuhan besar dekat the whole of Soviet Union lah. Satu dekat Petersburg, satu kat Odessa lah. Odessa is one of the bigger port. Jadi bila Ukraine keluar daripada Soviet, so port yang besar tu dapat pada Ukraine lah. So Rusia dapat satu port je dekat Petersburg. Dengar. Ya. Okay. Tak, so ada senyap kan? Okay. Kita orang terpesona. Lepas tu bila duduk dekat Odessa ni, kalau nak kata dia ni bukanlah bandar besar macam Kiev. Kita punya Ukraine punya capital, bandar utama ibu negara dia Kiev. Ejaan dia Kiev sebenarnya, tapi Kiev tu dalam sebutan Rusia. Kalau dalam sebutan Ukraine dia sebut Kiev.
Lepas tu Odessa ni memandangkan dia bandar pelabuhan, jadinya orang dekat Odessa ni sendiri dia biasa tengok orang luar. Kan, so ada sailor kan, ada pelayar anak-anak kapal ni turun, kadang dah pergi berjalan-jalan dalam bandar kan. Jadinya dia tak sama macam kalau kau pergi bandar-bandar dekat pedalaman ni macam Kiev ke ataupun Moskow ke ataupun mana-mana lah kan, tempat-tempat lain itu diorang ni jarang jumpa orang Asia. Jadinya itu yang banyak jadi macam orang kata skinhead lah, racism lah apa semua kan. Orang yang dekat bandar yang jarang jumpa orang luar ni. Jadinya dekat Odessa ni banyaklah maknanya, tapi masalahnya mana-mana orang Asia yang datang dekat belah situ, dia akan jadi Cina juga. Dia orang ni macam tak ada bangsa Asia lain selain daripada Cina. Kan? Kau Cina eh? Berapa lama? Kau Cina. Aku ni Cina yang gelap sikit. Berapa tahun tu Azan 3 tahun? 6 tahun. Oh, lama. Jadinya cakap Rusia sikit lah. Ukraine bahasa dia still Russian juga kan? Dia sebabkan dia ni dulu dalam Kesatuan Soviet, jadi semua tanah-tanah dalam ataupun negara yang dalam Kesatuan Soviet ni semua kena belajar bahasa Rusia lah. Contoh macam Kazakhstan ke, Uzbekistan ke, Tajikistan ke, semua ni semua boleh cakap Rusia belaka. Especially orang tua-tua dia. Jadinya dan Odessa tu sendiri dia banyak orang Rusia berbanding dengan orang Ukraine. Jadi orang dia betul-betul Rusia. Cakap Rusia sikit. Kau nak cakap, bagi satu ayat dia aku translate kan. Saya nak makan nasi. Я хочу есть рис. Пожалуйста, дай мне рис. Kan. Kalau macam cerita James Bond ke yang ada cakap Russia tu, ataupun cerita Bond Identity ke yang ada villain dia cakap Russia kan. Aku boleh cakap lah. Aku ingatkan orang Rusia cakap macam gangster, macam mafia. Kalau Rusia yang mainland Rusia, negara Rusia, dia orang memang akan cakap macam tu, cakap macam ketak gigi. Tapi Ukrainian bahasa dia lembut sikit. Jadi bila dia cakap Rusia, dia cakap perlahan sikit. So kita boleh tangkap. Orang-orang Ukraine dia senyum tak? Sebab aku ada baca, dia kata orang Rusia ni muka dia garang. Dia susah nak senyum. Dia tak garang macam Jerman lah. Cumanya aku rasa European semua macam tu. Macam tu. Dekat European, kalau kau senyum kau gila. Yang very tertutup. Kalau Russian punya culture, selagi kau tak minum vodka dengan dia, kau bukan kawan dia. Selagi kau belum Nazdarovie, kau bukan kawan. Jadi kau dah ada berapa orang kawan lah Rusia? Tak ada kawan. Technically macam tu aku tak ada kawan. Sebabnya even ni cerita masa aku duduk kat Ukraine dulu. Kita duduk macam hostel lah. So bilik sebelah tu ada satu brother ni, dia final year. Bila kita masuk tu dia 5th year. So bila kita nak naik 2nd year, dia final year kan. So bila dia final year, lepas tu dia grad. Kita orang ni kawan lah juga dengan dia kan. Walaupun tak adalah kawan macam mana. Cumanya kalau nak masuk jamban, keluar jamban kan tandas kongsi kan. So hi bye je lah kan. Jadi dia ni nak grad. Bila dia nak grad, dia nak belah daripada bilik tu kan. Dia ketuk bilik kita orang kan. Azizul, ni kan. Lepas tu dia bawa vodka satu botol kan. Dah bye pit kan. Pit vodka. Gila babi kan, kawan ni nak betul-betul nak meraihkan dia kan. Sebab dia ni baik. Dia ni satu Russian, satu student yang boleh kata baik lah. Sebabnya dia ni bukan jenis yang hujung minggu minum atau hujung minggu parti gila babi kan. Dia ni memang duduk berjiran dengan dia ni memang senyap sunyi. Dia memang kaki belajar. Tapi yang agak sedih tu sebab dia nak grad, dia nak belah dan dia pun tak layan kita baik. Tapi dia nak kawan dengan kita tak boleh nak minum. Kan. So
nampak lah kecewa pada muka dia tu lah kan. Jadi kita offer lah dia, nak minum boleh tapi aku minum orange je. Okay ke apa? Dia nak tuang tu. Aku terbayang Dia punya Teruk lah. Ha? Kau ni teruk lah terbayang. Jul. aku terbayang macam Benda teruk lah kau ni. kau ambil vodka tu kan. Jadi kau ke belakang ya. Tapi kau chill tak? Kau lagakan tindak apa? Gelas dengan dia. Aku rasa last lah, lepas tu aku tak mengikut. Dah pujuk-pujuk tapi lah dia minum seorang je. Dia vodka minum kecil je, shot je. Oh, vodka ya kecil. Orang kecil. macam mana kau boleh tahu? Dan dia bawa. Dia yang bawa. Vodka rasa dia macam mana? Tak tahu. Tapi vodka ni daripada kentang. Vodka is from wheat, from potato. Kalau tak silap lah. Okay, Hairi. Itu ni lah basic dia punya culture dia macam tu. Ya, Lagi aku kau tak pernah minum, kau rasa. tak kawan dengan dia. Aku tak pernah rasa vodka. Hairi, kau ada experience kat luar tak Hairi? Lain daripada KL dengan Penang. Tak pernah. Aku kat Malaysia je. Paling jauh aku pergi Sarawak je. Okay, kau cerita pasal Sarawak over the sea juga tu. Pasal Tennessee. Tak ada apa nak cerita lah pasal Sarawak. Aku lepas akhirnya habis belajar, aku kumpul-kumpul duit bulan berapa, tahun berapa lah, 2020 COVID, 2019 aku gerak ke Sarawak lepas kumpul duit 5-6 bulan. Sempatlah duduk 4 hari. Kucing. Kucing. Bukan 2019, 2018. Betul-betul baru start kerja. Apa yang kau buat kat sana? Apa yang kau cari kat sana? Sarawak Aku besar jalan-jalan. kot. Dia nak pergi satu tempat mesti ada tujuan dia kan. Mesti nak cari something ke apa ke. Aku tak apa lah. Aku memang Nasib ni, asal. aku nak rasa naik kapal terbang tapi nak pergi jauh-jauh tak pandai sangat. Tapi aku ada kawan dekat Sarawak. So rasa Sarawak boleh jadi kot asalkan naik kapal terbang kan. So sampai sana aku ni lah boleh lah rasa dia orang punya culture sikit, rasa makanan dia orang macam mana. Memang best lah, memang boleh pergi lagi lah. Tu je lah. Sarawak ni pergilah yang Miri ke Taman Negara Itu ke lah. mana-mana kan. Next time mungkin Best boleh pergi tempat lain lah. Sebab aku pergi tu pun macam sebab ASL tengah buat promosi. So aku macam spontaneous book and then terus pergi. Tak plan macam tiba-tiba aku kat sana tiba-tiba aku pergi panjat pulau apa tu? Taman Negara dekat Sarawak tu apa nama lah? Sentubong. Kan, dekat situ tepi dia. Aku tak ingat lah, tapi Pulau Sejinjang. dia Taman Negara. Aku tak ingat nama lah, sorry. Tapi yang paling best dekat Taman Negara tu, first time aku jumpa babi tak kejar aku. Babi tu tengok je lah. Sama je ni, tak ajar lah. Member ni. Aku baru tahu rupanya babi tu sejenis babi yang lain pada kat Malaysia. Babi kat Malaysia kau ajar dia kejar orang tau. Dekat sana dia jenis babi yang macam kalau kau main Dota, dia baratrum tau. Dia berjanggut tebal macam singa. So babi tu janggut lah. Babi tu kalau lalu tepi dia macam kalau lalu tepi lembu lah. Dia takkan kejar. And dia orang kat sana tu sebagai makanan orang-orang yang kat sana lah. Dia kalau setahu aku, kalau kat Semenanjung ni, kau kata spesies babi ni yang tak bagi signal tau. Hari-hari maki. Hari-hari tiap-tiap pagi maki orang. Okay. Right. Aku personally tak pernah pergi overseas. So aku sangat mencemburui orang-orang yang pergi overseas lah. Satunya aku tak ada reason kenapa aku nak pergi overseas. Dan satunya aku tak ada peluang kenapa nak kena pergi. So bila aku dengar cerita korang ni aku jadi seronok kan. Aku rasa aku kena pergi kan. Antara destinasi yang aku tak sabar nak pergi adalah Indonesia. Sebab ada benda aku cari kat sana lah. So mungkin habis lockdown ni aku nak pakai dengan wife aku, memang aku nak pergi Indonesia lah. Kita sambung lagi cerita pasal Ikhwan tadi, tak habis tadi. Next country pula Ikhwan. Oh, okay.
Aku kalau kita dengar cerita Azwan tadi seronok sebab Azwan dia antara juga yang study pasal culture di China kan. Tapi aku macam kalau sambung balik cerita pasal dekat France tu, aku ingat masa aku dekat France tu sebab kalau kau pergi Europe untuk mengelakkan kau apply visa, cara dia adalah kau tak boleh duduk lebih daripada 90 hari. Jadi untuk mengelakkan engkau apply visa, apa yang kau buat adalah, apa yang aku buat adalah Keluar dah masuk balik. kita orang duduk kat France, lepas tu kita orang fly pergi Morocco. Di mana kita keluar daripada negara Europe. Kemudian sebab kita orang pergi Morocco ada conference bulan 12. Jadi bila kita masuk balik ke France, tu dah akan kira balik kosong. Bermaksud kau boleh duduk lagi 3 bulan. So itulah cara untuk kau elakkan bayar visa lah dekat daripada Malaysia ni. So itu kaedah dia lah. Jadi masa aku ingat balik, masa aku dia pergi Morocco tu, sebab seronok dia, dekat France, kau nak makan punya susah. Kau nak cari makanan halal, kan? Jadi adalah satu kedai ni memang aku suka. Kedai dia, nama dia Panam. Panam ni nama dia kedai kebab tau. Aku cakap tau, kedai kebab dia ni lain daripada yang lain lah. Aku sampai hari ni aku duk fikir, kalau lah aku boleh bawa resepi tu, aku nak buka kedai Panam tu, kedai kebab tu kat Malaysia ni. Dan aku boleh yakin lah, banyak orang akan datang kedai tu. Sebab aku tak tahu, memang special sangat. Special dari punya kebab tu. Shawarma ke? Shawarma bukan? Dia bukan macam shawarma. Kalau dia potong ayam kau nampak ketul-ketul kan? Betul lah daging dia. Tapi dekat sana dia punya daging dia potong halus dia, macam kau jadi macam bacon tau. Bila bacon Dia bila bergulung-gulung kan? Ha? Dia jatuh tu dia macam bergulung-gulung kan? Bergulung-gulung. Lepas tu dia goreng lagi bagi garing dan kau masukkan dengan roti, ya Allah. Sumpah sedap. Dan aku pergi kedai tu setiap 3 hari. sebab itulah kedai halal yang ada kan. Tapi bila kau sampai kat Morocco, kau heaven lah, dapat makan macam-macam kan. Dengan sana style orang makan memang jenis dia makan. Woi, kau satu meja 10 orang. Aku ingat lagi kita makan satu meja ada 10 orang dan dekat satu meja ada 5 ekor ayam. Macam mana kau nak habiskan? Aku ayam setakat peha dapat 2 cukup lah kenyang kan. Dia orang boleh makan ayam tu sampai habis. So maknanya diorang memang jenis sana makan banyak lah kan. Kemudian aku pernah tengok satu teknologi yang aku bila aku balik daripada Morocco tu, kita orang tertinggal train sebenarnya sebab ada kesilapan daripada teknikal dekat France lah. Kemudian kita nak bila kita tinggal, apa dia buat lah, dia balas balik dengan tiket first class kat kita. Bila aku naik tiket first class, apa yang aku seronok, dia bagi satu air tau. Air ni dia dalam satu macam bekas macam air bekas kopi, macam Maggi lah, bekas Maggi. Okay? Air kopi. Bila kau twist, air tu akan jadi panas. So bermaksud, aku dah fikir kenapa benda tu tak ada kat Malaysia. Dan macam mana aku nak bawa teknologi tu sampai kat Malaysia. Sebab kita boleh dapat air panas tanpa kita tuang air. Tanpa kita panaskan air tu. Maknanya dah ada lah. Macam mana tu? Aku tak pasti. Dia ada mungkin sebenarnya tak salah aku pun tak sempat kaji lagi kan. So maknanya bila kau twist, maknanya kau bermain dengan ada satu chemical lah. Chemical tu akan memanaskan satu bekas. Bila dia memanaskan satu bekas, air dalam bekas tu akan jadi panas lah. So aku duk fikir macam mana kita nak buat teknologi tu. Kan? Dia pakai heating macam pad tu. Benda tu. Dia pakai heating. Tak itu, tapi kalau kita heating tu kita kena letak dekat atas api kan. Betul. Bukan. Tapi Kalau benda ni aku pernah pergi camping, apa nama brand tu yang makanan heating pot tu, kalau letak air dalam, dia ada satu macam petak apa macam teh bunjuk tu. So bila kau letak air, dia akan memanaskan tau air tu. Aku rasa mungkin benda yang sama. Itulah aku dah kena kaji tu. Sebab aku dah fikir lah, kalau kita boleh bawa teknologi tu pergi ke Malaysia kan, maknanya benda tu kita boleh lah improvekan kita punya benda yang kita boleh pakai lah dekat sehari-harian. Maknanya contoh macam orang Malaysia kadang-kadang suka minum kopi kan. Jadi dia nak express. Kalau kita ada vending machine, kita masuk vending machine, kita twist benda tu dapat panas, betul tak? So benda tu boleh membantu menyenangkan orang Malaysia lah. Aku nak fikir lah macam mana kalau kita nak buat teknologi tu. Kan? Kat situ lah. Tapi yang paling kebahagiaan itu cerita kat Afran lah. Kat Afran ni seronok dia, aku pernah bawa kereta sebelah kiri. Sebelah kiri lah.
driving side belah kiri kan. Ha. Kalau kat Malaysia belah kanan kan. So aku pernah kena horn dengan polis dia sebab kau Kau memandu salah dengan lorong. keadaan perlahan tetapi kau duduk kat lorong yang paling laju. Kita kan lorong paling laju belah kiri belah kanan. Balik. Jadi kau kadang-kadang kau tak teringat kan. Kau bawa macam aku ingat aku dah duduk kat lorong yang paling perlahan ni. Sekali kena tahan kena horn dengan polis kan. Dia bunyi siren aku cuak dah. Ya Allah kan tak kira kena saman berapa euro pula ni kan. tapi lepas tu dia turun ke tepi lah. Dan seronok sebab aku pernah memandu daripada Onje tu tempat aku pergi tu, aku pergi ke France. Maknanya aku pergi lah dekat Paris. Aku pergi Paris, aku pusing Paris kat Eiffel Tower. Banyak aku pergi ke daripada Paris tu kita orang pergi naik sampai kat Luxembourg, turun pergi ke Strasbourg. Sampai ke Strasbourg kita orang pergi pula masuk kepada Switzerland. Switzerland ni seronok sebab tempat dia lagi nice lah. Switzerland culture dia punya environment lagi kata Aman apa? damai. Aman sikit lah, aman damai lah. Pemandangan dia pun cantik lagi berbanding dengan kat France lah. Daripada France, daripada Strasbourg, daripada masuk Switzerland tu kita orang pergi ke Zurich. Sampai kat Zurich kita orang pergi ke Geneva. Lepas Geneva patah balik pergi Nice, daripada Nice naik balik kepada Angers lah. Maknanya pusing satu France lah, letih kat lah drive. Tapi itu seronok lah pengalaman drive sebelah kiri lah kan. Dekat France dia orang boleh berbahasa Inggeris lancar ke ataupun macam kita ke? Diorang ni France ni dia ada satu budaya Ego tau. dia. Diorang tak suka orang UK. Dia tak suka orang UK. Jadi kalau kau cakap orang putih, dia akan balas dekat bahasa dia. Contoh kau cakap thank you, kan dia akan sebut merci. Maknanya dia tak nak dia akan balas dengan cara bahasa dia lah. Kalau kau cakap bahasa Inggeris, dia faham bahasa Inggeris tu. Tapi dia tak akan tapi jawab tak dengan layan. perkataan bahasa Inggeris. Dia akan jawab dengan bahasa dia. Dan Susah nak kau akan communicate. fikir macam macam tu lah. Jadi nak tak nak, dia sebenarnya benda tu bergantung kepada dia, kebanyakan macam orang-orang yang orang tua-tua lah. Selalu kalau orang-orang muda dekat sana, diorang bila kita cakap bahasa Inggeris, dia boleh layan bahasa Inggeris. Tapi kalau orang tua-tua macam Jizo sebut tadi lah, diorang kalau orang tua-tua kan kat Ukraine boleh sebut bahasa Russian kan. Maknanya diorang pegang pada perkataan, pegang pada diorang punya sejarah. Sama lah juga dengan France, diorang tak suka UK. Jadi diorang orang tua ni memang tak nak cakap lah bahasa Inggeris. Dia akan tetap cakap bahasa France je. Kau cakap lah bahasa Inggeris macam mana pun dia akan balas juga bahasa dia. Tu akan susah kat kau lah. Contoh kalau kau tanya berapa ringgit kan, nanti dia sebut lah bahasa dia. Kita bukan tahu pun. So nak tak nak aku bagi je duit, nanti dia bagilah balance tu berapa. Macam tu. Banyak kali dia akan tipu kat ni. Tapi aku kira balik lepas tu. Tapi kalau aku pergi Jepun, aku seronok kat Jepun sebab kalau kau cakap bahasa, dia orang tak boleh nak cakap bahasa Inggeris kan. Aku pernah naik train dan kat sebab aku pergi kat prof aku. Jadi prof aku ni dia pakai wheelchair. Jadi bila kita nak naik, contoh daripada platform pergi ke train, dia orang ada macam apa? Macam ada dia letak Ramp satu platform ramp tu untuk kita tolak wheelchair tu masuk dalam train, betul tak? Jadi masa dekat Jepun, bila aku suka dekat dia punya konduktor tu, dia tak boleh cakap bahasa Jepun. Dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Jadi bila kita cakap apa yang kita dia explain kat kita dan dia nak berkomunikasi dengan kita, apa dia buat? Dia cakap dengan aku pun tak tahu macam mana, apa benda yang dia cakap bahasa Jepun, aku faham dengan cara dia punya body language. Dia akan cuba cakap sampai sampai kita boleh faham lah. Dan kalau dia nak respon tak boleh, aku tengok dia sanggup dia pergi ke depan, maknanya dia pergi ke sampai dekat dia mencari device untuk translatekan perkataan. Dia dah tulis bahasa Inggeris tu. So aku sukalah dengan cara orang Jepun, dia cuba untuk dia berusaha lah untuk kita ni apa yang dia nak sampaikan tu sampai kat kita. Itulah tu yang aku nampak budaya Jepun ni, satu sebab dia disiplin dan dia sangat kalau dia buat satu benda tu dia akan buat sampai habis lah. Yang tu aku suka tengok lah kat Jepun. Dekat Jepun kau buat research juga ke? Oh, kat Jepun ada juga aku pergi research, ada juga aku pergi jalan-jalan sebenarnya. Okay. Betul tak dekat Jepun dia punya high school pakai skirt pendek?
High school dia apa? Senpai. Aku tak tahu. Senpai. Ini kau tengok Crow Zero ni. Tapi aku tengok orang Jepun budaya dia memang diorang memang keras lah. Kalau macam kita naik train kan, kalau train tu kata kena berhenti 10 saat, diorang akan pastikan berhenti 10 saat. Sebab kalau lebih, dia akan marah. Dia akan dia punya supervisor akan marah dekat dia punya driver train lah. Kenapa lebih sangat sampai 10 saat? Sebab nanti train tu akan sampai kat stesen seterusnya lambat. Jadi dia punya budaya menepati masa tu lah. Aku memang, kalau dengan Jepun ni, kalau dia kata pukul 10 memang pukul 10 lah. Dia pukul 9.40 dah tunggu kita dah. Orang Jepun. Sama dengan kita lah. Kita buat awal juga. Tapi Jepun memang dia budaya dia jaga masa lah. Dia memang jaga masa. Dan dia jenis macam aku suka satu lagi, dia pun bersih kan. Antara negara yang bersih aku tengok Jepun lah. Sebab kau susah nak tengok tong sampah. Sebab diorang jenis yang takkan buang sampah. Dia akan letak sampah tu dalam poket. Kalau dia masak, dia ada contoh dia makan gula-gula kan. Gula-gula dia makan, dia akan simpan sampah dalam poket. Right? Orang Kalau Jepun friendly tak? Orang Jepun, dia kalau kau bercakap dengan dia respon dengan kau. Tapi kalau kau tak bercakap, dia diam lah. Dia memang jenis tak jaga tepi kain orang lah. Itulah nak kata. Kalau kau tinggal satu barang pun, contoh letak RM2, RM100 pun dekat dalam atas jalan, dia akan buat tak tahu je. Dia takkan ambil dan dia buat tak tahu je. Sebab dia jenis, dia memang tak fikir dia punya macam apa. Aku rasa disiplin dia orang lah. Kan? Disiplin dia orang lah. Macam itulah aku tengok aku suka dari Jepun kat situ lah. Dia punya disiplin lah. Cara disiplin, budaya dia, kebersihan dia. Dan cara pemakanan dia, aku pernah jumpa orang yang umur dekat 100 tahun. Aku tengok dia punya kekuatan dia boleh jalan lagi sebab apa? Sebab diorang jaga dari segi makan lah. Sebab tu kau tengok diorang makan sushi kan. Makan sushi tu makanan benda yang orang kata apa? Yang fresh. Sebab sushi kat Malaysia dengan sushi kat Jepun rasa dia lain. Sebab kalau kat aku memang rasa dia punya fresh kat Jepun tu memang betul-betul dia memang daripada laut dia tak hanyut. Tapi aku tak tahulah, memanglah dia adalah tahu cara dia masak kan. Tapi memang fresh lah, lain lah rasa dia. Dan aku tengok Jepun ni, kalau kita tengok kenapa produk-produk Jepun bagus dia memang fikir apa produk yang dia buat memang sampai untuk kegunaan orang tua. Maknanya contoh apa benda diorang akan cipta satu benda yang mana untuk kemudahan semua orang. Kalau kita tengok macam contoh berus gigi kan. Sampai berus gigi yang pakai mesin tu, yang kau tak payah nak gosok, kau letak je kan, dia boleh pusing. Maknanya dia akan memikirkan semua teknologi yang akan mudahkan semua orang lah. So aku nampak pemikiran Jepun ni memang dia fikir untuk memudahkan semua orang lah kat situ lah. Kan? Yang tu je lah mungkin yang kita dengar cerita yang lain pula lah. Tapi okey tau. Pergi Jepun ni. Api Takut. sekat. Sorry. Sangkut. Aku punya Ulang-ulang. dengan orang. Okey tak? Aku okey tak? Okay. Okay. Sangkut sikit lah bro. Express dua orang yang pergi Jepun, satu Rajib, satu lagi Syukri kan. Sebelum pergi Jepun remuk kan, balik daripada Jepun kau keding semua. Itu express yang aku tengok lah. Kita sambung dengan Azli. Sementara aku punya ni nak recover balik. Azli. Dia Lain aku okey tak? Okay. Tak, lain aku tak okey. Okey. Dengar tak? Okey tak? Okey. Kau pakai hotspot Ali. Okey, kalau sangkut beritahu Okey. Apa ni? Aku ada terfikir waktu pergi China dulu. Aku pergi 2 tempat. Mula-mula aku pergi. Hello? Hotspot. Aku tak ada wifi lah. Teruk Aku ni. pergi dengar tak? Aku tak semua dah keras ni. Dengar. Kepil daripada test second dia je buffer ni. Hello?
Ya, Terus. Sangkut ke? Dengar. Tak, bila tengok semua diam aku takut lah. Okay. Dengar. Aku pergi Beijing. Lepas tu aku pergi, lepas beberapa tahun tu aku pergi Guangzhou. So aku just nak cerita modus operandi macam mana diorang menjual dekat sana sampai kita orang pelancong Malaysia ni boleh kena Terpaksa scam lah beli barang tu. Waktu tu kita orang pergi kilang jade, hiasan batu jade tu. Kalau kita yang pergi ni orang Melayu tau. So orang Melayu ni memang tak minat nak beli jade ni. Tapi salah satu tempat yang kena pergi waktu tu memang tempat jade tu. So macam mana diorang boleh buat, diorang punya sales pitch diorang boleh membuatkan kita orang semua beli. Waktu tu kita nak masuk dekat dia punya tempat shopping batu jade tu, pergi masing-masing survey lah tengok, tapi tak ada siapa pun yang minat nak beli. Sekadar ada seorang dua je bos-bos yang minat nak beli. Nak jadikan cerita macam mana dia boleh pusing balik semua orang beli. Tiba-tiba bos dia datang, sembang-sembang dengan staff dia. Lepas tu bos dia buat terkejut. Ini Malaysia ini semua orang Malaysia dia cakap bahasa Melayu. So dia bos besar lah. Dia cakap dia orang Malaysia dia kata saya orang Ipoh, family saya orang Ipoh, saya buat bisnes kat sini. Saya dah lama tak jumpa orang Malaysia. Jomlah jom masuk bilik meeting, kita minum sama-sama. Memang betul dia bawa kita masuk bilik meeting dia serve makan, minum, memang baik punya. Lepas tu sembang dia kat Malaysia. Kita orang semua memang percaya dia orang Malaysia. Lepas tu dah sembang, dia terus cakap dengan staff dia, okey lah, ini kawan-kawan saya ni, you bagi diskaun 70%. Apa diorang nak beli. So dengan seronoknya, termasuk aku, pergilah beli. Beli batu jade. Kan? Kita tak ada buat nak benda, nak buat batu jade ni. Tapi dia target bos-bos kita orang lah. Sebab bos-bos kita orang ni kalau beli, memang ribu-ribu punya. Dia tak main yang sikit-sikit. Tapi sebab dia dah bagi diskaun 70% kan. So belilah. Kita orang dalam 20 lebih orang tu, majoriti semua beli. Macam mana aku boleh tahu benda tu scam? Selepas beberapa tahun, kita orang pergi lagi China. Tapi kali ni bukan Beijing. Kali ni Guangzhou. Pergi Guangzhou, tempat batu jade juga. Batu jade. Orang Ipoh juga. Okay, pergi tengok-tengok. Time tu ada beberapa orang daripada kita orang ni yang dah pernah pergi Beijing tau. Tiba-tiba bos masuk. Kali ni bos orang lain. Muka lain. Memang aku tahu orang lain. Tiba-tiba dia guna skrip yang sama. Ini orang Malaysia saya pun orang Malaysia lah. Family saya duduk Penang. Jom masuk bilik mesyuarat. Kita dah lama saya tak minum-minum dengan orang Malaysia. Taik lah kau. Aku dengan kau macam pernah dengar lah dialog ni. Dekat dalam bilik mesyuarat tu, skrip yang sama. Cuma tempat lain, orang lain. Lepas tu siapa yang tak pernah pergi Beijing sebelum ni, semua kena beli. Semua kena kelepet lah. Tapi kita orang dah pernah pergi, kita diam je lah. Tu start dari situ aku tu macam, maknanya yang present tu sebenarnya aku rasa dia bukan orang Malaysia. Tapi dia orang dah diajar. Kalau pelancong ni orang Malaysia, ini cara skrip dia. Kalau orang, mungkin dia pandai main emosi lah. Dia tahu kalau orang Malaysia dengan orang Malaysia ni dia, satu kampung. Okay. Kita bagi diskaun. You angkat semua. So, situ aku dah tahu lah memang macam ni rupanya cara dia buat bisnes. Tapi ni dari sudut pandang pelancong lah. Sebab dia tahu kita orang datang sekali ramai-ramai kan. Dan macam batu jade ni, orang Melayu buat apa nak beli. Tapi kita orang beli juga lah. Itu je. Kau ada beli batu jade juga ke? Beli dia. Kau tunggu 10 saat nanti dia reply. Napi dah straight tu. Okay Napi. Itulah, tu pengalaman lah. Tu benda yang aku tiba-tiba teringat lah kata. Aku rasa kita move on lah. Okay, Wan, come on. Jerman apa cerita? Serius tak? Okay, Jerman ni sebenarnya satu negara yang aku langsung tak terfikir nak jejak. Kalau kau ingat kemarin aku cakap dulu aku ni pro barat kan. Pro barat seolah macam typical Melayu lah.
kenapa kita jadi pro barat? Pasal kita negara kita ni ada 2 je pilihan orang Melayu tengok. Sama ada cerita Melayu ataupun kau tengok cerita Hollywood. Betul tak? So dekat situ sebenarnya kita dah di social condition. Bila kita di social condition ni, kita rasa macam kita pandang ke barat lah, kan? So Jerman actually is negara yang aku langsung tak terfikir nak pergi. Tapi kalau kau tengok, Jerman ni dalam benua Eropah, dia punya perangai dia sama je dengan orang-orang Eropah yang lain. Cuma bezanya France, macam Wan cakap, dia utamakan bahasa dia, kan? Jerman, yes. Sebenarnya Jerman memang boleh berbahasa Inggeris. Tapi dan dia orang tak ada masalah pun nak cakap bahasa dengan kau. Tapi jangan, yang dia marah, kita ingat dia tak pandai cakap bahasa Inggeris. Itu dia orang marah. Kan? Contohnya kau cakap, hello, can you speak English? Itu memang penghinaan pada dia lah. Satu penghinaan pada dia. So sebenarnya duduk Jerman ni is stressful. Sebenarnya stressful. Nak kata seronok tu, aku tak rasa seronok. Seronok dia pasal kau boleh pergi satu negara yang berpuluh ribu kilometer daripada negara kau. Tapi kau duduk sana, kau pada akulah, aku rasa stres. Sebab kau duduk dalam negara yang terlalu disiplin. Kalau kau janji dengan dia pukul 9, kalau kau datang pukul 8.50 pun kau kena marah. Sebab kau janji pukul 9 bukan 8.50. Kan? Lepas tu sebenarnya bila pergi sana, kan, aku terbayangkan cerita Hollywood lah. Orang akan tegur aku, actually semua tu bullshit lah. Kalau kau duduk sana, kita ni orang Malaysia kita tak kenapa kita senyum, kan? Tu budaya kita. Kita langsung tak boleh buat macam tu kat sana. Kita akan dianggap gila, kita akan dianggap gila seks. Faham tak? Okay. Dekat sana, macam mana kau nak bayangkan diri kau bila kau dekat tanah Jerman? Dekat negara ni, macam mana kau tengok Bangla? Betul tak? Macam tu lah orang Jerman tengok kau kat sana. Dia tak heran langsung. Dia tak heran, are you from Malaysia? No, nothing. Dia tak langsung tak heran pasal kau. So, dekat sana, memang aku lebih struggle, kan? Aku dengan bos aku lah, kita berbeza orang, kita lebih struggle. Walaupun dari segi kita banyak sangat ada masalah komunikasi, dan orang dekat sana memang semua majority mostly kasar-kasar lah. Kalau kasar tu pasal kau approach dia, kalau kau tak buat homework what do endorse dekat Jerman, kau akan jadi stressful. Kau akan ada masalah communication dengan dia, lepas tu kau akan rasa semua orang tak suka kau, kan? Pandai-pandai lah nak hidup, kan, kat situ. Tapi dari segi country, aku rasa negara diorang antara yang terbaik. Sebab Jepun pun sebenarnya respect orang Jerman sebenarnya. Dari segi disiplin, Jepun memang respect. Dari segi teknologi, diorang pun memang bagus. Sebenarnya dari segi engineering, diorang punya usage of green energy lebih bagus. Antara yang terbagus dalam benua Eropah. Diorang sangat bagus. Dan diorang ni memang realistik. Contohnya walaupun aku syarikat daripada Malaysia, diorang lain juga. Tapi diorang tak heran sangat sebab diorang tahu produk diorang memang susah nak jual dekat Southeast Asia sebab harga dia mahal, kan. Jadi diorang memang realistik. Dia berbeza dengan China. China kau daripada mana pun dia akan layan, dia akan cuba nak menjual juga pada kau, kan. Dia akan nak cuba kasih boleh. So tu beza duduk di Jerman lah. Aku duduk Jerman, aku landed dekat Frankfurt. Aku touchdown dekat Frankfurt. Daripada Frankfurt, kita orang naik bullet train ke Nuremberg. Nuremberg ni satu perkampungan yang dekat agak tengah Jerman lah, kan. Dekat situ, kalau kita orang naik train lebih kurang 3 ke 4 jam. Dalam on the way train tu memang dia punya visionary dia sangat cantik. Extraordinary experience lah. Memang aku enjoy sepanjang perjalanan, kan. Tapi makanan halal memang kau bismillah je lah, kan. Dekat sana memang susah sangat nak cek makanan halal, kan. Boleh atas pinggan lah gitu. Bismillah je. Kau bismillah, lepas tu kau tawakal. Kau nak ke bulu ataupun kau bismillah, antara dua. Dia tak macam China. China memang bersepah sebenarnya makanan halal, kan. Lepas tu aku sampai Nuremberg satu perkampungan yang dia ada banyak castle, istana lama tau.
bagusnya Jerman ni, dia memang betul-betul memelihara bangunan lama diorang dan diorang masih beroperasi sampai sekarang. Dekat Nuremberg, stesen kita Malaysia, bangunan lama kita boleh bilangan jari. Contoh Kotak Formosa pun tinggal sisa. Kan? Istana pun kita bina balik, replika. Tapi dekat sana bangunan daripada sebelum Perang Dunia Kedua pun diorang maintain dan diorang operate buat jadi pejabat sampai sekarang. Diorang memang very too sentimental dekat sana. Lepas tu dekat sana, Jerman, kenapa aku rasa stres, kau tak boleh jalan macam kat Malaysia. Kalau kau jalan sambil pegang telefon, dia akan panggil kau bodoh lah. Kan? Memang panggil kau bodoh. Kan? Jalan-jalan lah, jangan main telefon. Macam tu. Kau it's too stressful lah. Kau pun tak faham apa yang dia maki kau dan dia maki kau dalam masa Jerman. Kan? Kau nak balas balik pun kau tak tahu. Kan? Kan? Lepas tu dia maki kau tu dia belah je. Kan? Lepas tu kalau jalan-jalan, kalau pergi tempat orang, kita suka macam ni, betul tak? Ambil gambar, kan? Kenang-kenangan kan? Dia orang tak suka. Dia orang tak suka. Apa hal ni nak rakam-rakam aku macam tu? Nampak? Dan dia orang akan marah kau berjemaah. So, aku nak kata aku enjoy kat sana, susah juga. Tapi good experience. Tapi nak kata enjoy sebagai seorang pelancong tu, banyak sangat birokrasi disiplin diorang. Mungkin didikan diorang macam tu. Mungkin sebab duduk kampung tak biasa pelancong kot. Tak. Aku pergi Frankfurt ke apa semua lebih kurang macam tu juga. So aku belajar kat situ macam, sebenarnya aku belajar dari segi disiplin bangsa, sebenarnya dari segi travelling lah. Sebenarnya aku kalau driving, nampak orang nak melintas, aku jalan je. Aku dah mula bawa kereta, nampak orang nak melintas jalan, aku berhenti pasal aku tengok contoh dekat luar negara. Aku tengok contoh paling dekat Singapura sendiri. Aku tengok kat Jerman, even China pun dah start ikut. Kan? Malaysia kita susah sangat ni. Tapi aku cuba mulakan dengan diri aku sendiri. Kan? So dengan harapan anak aku pun tengok, isteri aku pun tengok, so diorang ikut. So mula dengan diri sendiri. Aku belajar mengenai disiplin bangsa daripada travelling. Aku susah nak dapat kata apa? Kalau nak kata nak cari mendisiplinkan bangsa kita ni, kita nak tengok dalam ruang lingkup masyarakat kita. Pada aku kita kurang belajar sangat. Kita tengok daripada negara luar kan. Dari segi pergaulan, kau akan nampak Jerman tu very friendly bila kau jadi klien dia, especially bila kau di hotel kan. Dia orang punya tahap disiplin sampai LRT dia orang langsung tak ada guna sistem tiket. Tapi bagusnya semua orang beli tiket. Semua orang jujur beli tiket. Tapi macam mana kantoi, kalau polis ronda secara random, tengok kalau ada dapat tiket, dia saman kat situ juga. Tapi masalahnya, dalam 2-3 kali juga aku tak beli tiket. Pasal tak tahu nak beli tiket. Tapi tak ada polis ronda pun. Tu masalah. Pada hotel, kita orang ke convention center, kita duduk sana lebih kurang lebih kurang 2 hari, 2-3 hari juga. Kita naik MRT punya subway MRT kan. Memang ada satu part kita nak baca sebab semua Jerman kan. Semua Jerman. Nak pastikan kita turun stesen betul pun memang stressful sebab tulisan dia memang tulisan Jerman, kau tak tahu nak baca macam mana. Sebutan dia pun kau sebut macam ni, sebenarnya Jerman sebut macam ni. Kalau kalau STRABE kau sebut strap. Dia Strasse. Jerman dia sebut Strabe. Macam mana kau nak S tu bukan B sebenarnya. Dia double S kan. So it's really a bit stressful juga bila nak pergi kat sana. Tapi aku tahu agak bisa terbiasa lah kan. Tapi for the beginners yang nak mula touchdown dekat sana, susah. Pasal dekat sana pun bila aku touchdown dekat Frankfurt Airport, polis Jerman check aku detail pasal dia tengok nama aku Muhammad. Dia check aku pasal tak tahulah kenapa dia tengok, dia tanya macam-macam, tengok check semua kan. Tapi dia lepas juga lepas tu dia tambah lah muka aku macam muka teroris, muka garang kan. So something like that. Lepas tu
aku sampai tak boleh cannot brain macam mana LRT diorang ni tak ada sisi tiket. Betul ke ni kan? Ke aku je yang tak tahu kan? Aku tanya sini dengan waiter hotel tu. Can I ask you something? Yes. Dia memang very friendly. Dia kata, kenapa korang punya sistem LRT ni tak ada sisi tiket? Oh, sebenarnya kita memang buat sistem macam tu. Kita mengutamakan kejujuran, dia kata. So, susah government percaya kepada rakyat dia. Faham tak? Satu, I think Malaysia kita masih lagi jauh. Kita top up Tashengo dekat Toll Plaza pun, kalau depan kau tu orang tengah top up Toll Plaza, dia keluar je palang tu, kau akan nampak resit melambung daripada tingkap. We are too far away daripada macam tu. So, no wonder Jepun dia boleh respect Jerman macam tu. So, aku ada urusan kerja dekat Nuremberg. Bila Nuremberg macam biasalah, pagi kita orang kerja, makan dekat sana halal susah sangat nak cari, kita orang bismillah aja kan. Cari ayam, lepas tu bismillah aje lah kan. Lepas tu aku banyak berjalan malam. Macam orang cakap, budaya dekat Europe pukul 9.30, even dekat China sendiri 9.30 kedai semua dah tutup. Because diorang akan ada dekat rumah, diorang akan tidur awal, diorang akan bangun awal. Dia berbanding dengan Malaysia. Malaysia macam kita ni lah, pukul 9.12 pun kita tak tidur lagi. Kan? Kita tak tidur lagi. Mamak lah apa. Dekat sana, bukan dekat baik China, aku pergi baik China, aku pergi Europe, 9.30 tutup kedai, semua balik tidur, besok nak kerja. Dia bukan macam kita. Kan? Sebab tu bila aku nak cuba praktik amalan yang sama kat sini, aku tak boleh babe. Aku tak boleh sebab budaya kerja kita lain. Budaya kerja kita lain, budaya hidup kita lain, kan? Aku pernah baca 5am Club, buku 5am Club. Aku start for the first 3 weeks. Aku memang efficient, tapi aku dah tak boleh cope lagi. Pasal kalau kau start your day at 5 o'clock, pukul 6, kau memang dah tak boleh kerja lagi dah. Otak kau dah penat pasal kau bangun awal. Kau push from daripada subuh kau sampai petang, kau pukul 9.30 kau memang nak tidur. Kita 9.30 lah nak meeting silat. Betul tak? Balik mengajar silat pun dah tengah-tengah malam. Betul tak kan? Jadi tak 5am Club lagi. Betul lah buku tu cakap world is experiencing sleep recession. Kita dunia ni menghadapi kemerosotan tidur yang teruk. Sebab mungkin pasal yalah macam ni kita still lagi tak ada kedai mamak pun kita lepak sebab dia budaya hidup macam tu. Tapi it's bad, tapi memang orang buat nak buat macam mana. Tapi nak dibezakan Jerman macam tu. Diorang pukul 5.30 dah bangun. Tapi kalau nak kata 5.30 diorang matahari dah naik. Jadi dari segi jam biologi diorang dah bermula jam biologi diorang. Kita 5.30 pun baru nak masuk waktu masih gelap kan. So diorang pukul 6 tu diorang dah start sarapan. Pukul 6 pun matahari dah syuruk kan. Jadi kalau kita nak kata compare pun kita tak boleh nak compare apple to apple. Tapi disebabkan diorang budaya kerja diorang yang mula pukul 5 pagi, pukul 6 diorang balik dan diorang memang tak kerja sampai malam macam kita. Western aku tengok Jerman pukul 6-7 diorang dah lepak dekat bar, after works, diorang enjoy the scenery. Kalau nak bincang pasal business pun bincang memang very casual. Lepas tu diorang balik, diorang tidur. Diorang hanya akan enjoy pada weekend. So weekend kau akan nampak diorang jalan-jalan semua kan. Lepas tu kalau yang mabuk-mabuk dengan mabuk lah. So Jumaat malam tu diorang dah havoc. Diorang memang totally different dengan kita. So urusan kerja aku banyak dekat Nuremberg. Lepas tu aku pergi ke Czech Republic. Agenda dia kita orang jalan je. Czech Republic pula dekat situ memang bandar yang sangat tinggi dengan sejarah. Bangunan dia daripada kurun kedua dekat situ aku sedar yang bukan salah kita ni lambat membangun sebenarnya. Kita kurun ke-12 baru kita nak asaskan Tamadun Melaka kan. Diorang kurun ke-12, diorang dah ada gereja yang bertingkat-tingkat. Jadi tamadun diorang bermula awal dulu. Betul tak? So kita ada sejarah kita sendiri. Aku berpeluang masuk ke muzium perang diorang, masuk bunker nuklear diorang kan.
Lepas tu aku masuk dekat muzium bawah tanah yang mana diorang simpan kepala-kepala perang, kepala-kepala yang diorang penggal, diorang simpan kat situ. Aku dapat masuk lah, memang ada rasa lah. Nampak lah body ni semua tu kan, boleh rasa. So tu experience. Kalau nak scammer paling banyak dekat Czech Republic. Walaupun Czech Republic dia kata banyak kedai kebab halal, tapi aku jumpa orang lepas pergi Czech Republic, aku pergi ke Berlin. Berlin pun sama juga, agenda dia macam jalan-jalan. Kita orang nak enjoy scenery kat sana. Jumpa orang Berlin, ada pula jumpa orang yang cakap, kau makan sini macam mana, sebab dia tahu kita orang Malaysia kan. Kita cakap lah kita orang makan halal. Oh tak ada lah, sebenarnya Czech Republic tu dia cakap makan halal tapi tak halal pun. So susah weh. Susah juga nak cari. Berlin actually another like kau pergi satu state, negeri lain, tapi sebenarnya di ibu kota Jerman kan. Aku mati-mati ingat Frankfurt tu ibu negara, tapi Berlin is ibu negara. Berlin dekat situ ada pusat pentadbiran, ada sejarah Nazi dekat situ. Nasib baik aku tak buat hormat Nazi lah kan, sebab kat situ jadi satu kesalahan kan. Hail Hydra. Aku belajar do and dos kat Jerman bila aku balik Malaysia. Aku cari buku travelog Jerman baru aku tahu do and dos. Bila aku baca balik baru aku faham nasib baik aku tak buat macam tu. Nasib baik aku tak buat kan. So diorang ceritalah dekat sana diorang very sentimental pasal peristiwa tembok Berlin. So kita orang jalan-jalan kat situ, lepas tu kita tersedak ke Frankfurt. Aku tak sangka bila aku nak balik ke Malaysia tu, aku rasa macam aku tak sabar aku nak balik. Aku penat duduk di situ pasal terlalu disiplin. Dia orang terlalu disiplin. Bukan aku tak suka duduk di situ tau. Dari segi nak travel, cari experience is good kan. Tapi on second thought aku rasa macam penat. So aku balik good experience, antara langkah terjauh aku pernah pergi. Lepas tu aku tak pernah pergi jauh lagi daripada tu. Kalau ikutkan tahun lepas sepatutnya aku pergi UK, tapi pandemik kita tak ada pergi. Kalau negara paling jauh itulah dia. The rest tu semua bawah sikit. Dubai lah, Saudi Arabia. Aku pernah pergi negara yang paling aku benci orang dia, iaitu Bangladesh. Dan which is aku langsung tak pernah terfikir juga, tapi aku belajar something juga bila aku pergi sana. Aku belajar something juga. Okay. Sebelum kita tutup 11 nanti kita bagi laluan kat Bro Jijol kita kan, buat share yang terakhir. Kau jangan stop, kau jalan terus je. Orang respon tak respon, kau jalan je. Okay. Apa lah? Aku nak cerita pasal Ukraine lah, sebab Ukraine tak ramai orang tahu, sebab dia sebab dia macam zaman Soviet ni dia banyak tertutup. Jadi kalau aku nak share pun berbala aku share yang pasal Ukraine lah, sebab yang lain-lain tu semua dunia yang terbuka kan. So diorang ni duduk dalam blok Soviet ni, diorang ni agak tertutup lah. Jadinya sepanjang 6 tahun aku duduk kat sana, aku boleh conclude ada 3 jenis orang je yang ramah, yang boleh cakap Inggeris. Sebab diorang ni, ini tadi macam Wan cakap, kalau kau tanya diorang boleh cakap Inggeris ke tak, diorang marah kan kat Jerman kan. Tapi kalau dekat Ukraine ataupun dekat Ukraine lah, English memang diorang belajar, tapi English bukan bahasa kedua. Jadinya diorang belajar sama ada diorang belajar Russian, lepas tu second language tu diorang akan belajar Italian ke, Spanish ke, dan English tu bukan absolute nombor 2. Diorang akan belajar bahasa lain juga. Sebabnya diorang bila diorang masuk universiti, diorang akan pergi ke negara-negara lain selain daripada UK lah, yang tak pakai bahasa Inggeris. Jadi 3 orang yang boleh cakap Inggeris dengan baik lah dekat Ukraine ni. Satu, kalau kau pergi hospital, aku belajar medik kan, so kau pergi hospital, kau akan jumpa macam pakcik-pakcik sailor kan, yang kerja kapal. Odessa tu bandar pelabuhan kan, jadi banyak orang tua-tua dia banyak kerja kapal. Jadinya kalau kau masuk hospital, lepas tu kau jumpa pakcik-pakcik tua ni, kalau kau jumpa yang sailor, memang dia cakap English. Memang cantik lah English dia. Sebab dia pernah keluar dan pergi jumpa dunia, pergi mengembara keluar kan. Itu satu. Orang tua-tua dekat hospital lah. Yang kedua, orang yang dah mabuk. Once dia mabuk, memang dia boleh cakap English.
Memang cantik lah English. Dia nampak muka yang bukan Russian, bukan Ukrainian kan. Dia akan cakap English lah. Sebab apa? Sebab bila dah mabuk, malu dia hilang. Kan? Berarti bila malu dia hilang, dia tanyalah what is your name lah, bla 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 apa semua kan. Dia akan jadi ramah mesra lah. Tapi kita tahulah bila kau dah mabuk, bila orang putih ni mabuk muka dia merah. Jadi kau akan tahu lah sama dia ni ramah atau dia ni mabuk. Kalau muka dia merah semacam, merah padam kan, kau tahulah dia ni mabuk. Kalau kau sembang apa pun, dia akan jadi happy je lah kan. Lepas tu satu lagi yang boleh cakap English, ialah somebody yang akan seluk saku kau. Ni copet penyeluk saku. Sebab dia orang ni sistem dia, dia punya apa? Dia punya modus operandi, yes. Dia punya MO dia akan datang macam ini biasa, ni aku 2-3 kali kena lah. Kalau tak aku pun dalam kelompok yang kita pergi tu. So kita kalau hari raya kita pergi kedutaan dekat Kiev. Jadinya kita akan pergi ramai-ramai lah kan. Kadang-kadang dengan budak perempuan ni pakai tudung apa semua kan. So dia akan datang macam 3-4 orang. So yang depan, yang frontman ni, dia akan sembang lah dengan kau. Cakap English lah, cantik lah English lah, apa semua. Tapi yang kau tengah sembang kat depan ni, kawan ni kat belakang 2 orang ni tengah ni. Tengah kau kobik kau punya handbag ke, ataupun wallet ke apa benda kan. So pernah jadi satu cerita ni, dekat dalam dia punya metro, kawan aku masa tu dia ada kamera. Kamera jenis yang macam orang hype dulu yang pakai zoom besar lah apa semua tu kan. Lens apa semua tu. Itu pun hilang. Tak sedar. Dah keluar ke tepi baru sedar. Bukan wallet, kamera. Besar. Boleh hilang tak sedar. Dah keluar baru tahu hilang. Cekap tak cekap dia punya tu. Itu dekat bandar Kiev dia tu lah. Lagi satu, dia punya dekat sana zaman-zaman nak kata zaman Soviet dulu lah kan, zaman Soviet dulu dia orang ni suka dia orang tak ada sistem taksi yang ada tambang tau. Jadinya siapa-siapa yang ada kereta dia boleh tahan tepi jalan, taksi sapu. So cakap je kuda tu ke mana kan, tu kalau ya kacu kakota mana-mana lah kan. Lepas tu kita deal dengan dia lah. RM5 ke, RM5 ke, RM10 ke, RM20 ke. Kalau dia boleh tawar lah kan. 10. Tak ada, 20. Boleh lah, 15. Okey, dah baik. Kan? Naik kereta siapa-siapa je. Lambai je. Tak semestinya taksi. Akan ada orang berhenti. Tapi itu masa aku dulu lah. Bukan kata Odessa, dekat Kiev bandar besar pun macam tu. Kadang-kadang, diorang ni macam tak, aku rasa kalau buat Grab ke kat sana memang tak laku lah. Sebabnya memang ada orang boleh lambai je tepi jalan, memang ada orang berhenti. Ni tak kisah berapa. Private sapu. Dan sistem taksi, kalau yang proper yang taksi memang kena telefon datang rumah ambil. Kalau kau duduk tengah bandar, kau lambai je. Dia memang akan ada orang berhenti. Itu kalau dekat Ukraine lah. Yang lain tak tahu lah. Tapi mostly mana-mana ex-Soviet memang sama je kan. Sebab memang dari dulu dia punya budaya dia macam tu. Budaya itself tu. Mungkin sebab kereta pada zaman tu satu kemewahan kot. Jadinya tak semua ada kereta. Itu je lah kot. Okay, alright. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang. Sharing yang menarik. Satunya aku akan upload benda ni dekat YouTube. So kalau korang nak tengok ulang-ulang, nanti korang tengok kat YouTube lah Okay. Sebelum aku end live, korang jangan keluar tau. Korang stay. Aku end live dulu, then baru kita ni lah. Macam hari tu semua dah keluar. Okay lah, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi next session insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum semua.